harapkan pagar, pagar makan padi. Ini adalah satu kes pembunuhan seorang pegawai bank yang telah dibunuh oleh pengawal keselamatan sewaktu menjalankan tugas. Nak tahu lanjut berkenaan dengan kes ini, jangan lupa subscribe kepada channel kami dan like video ini. Pada 23 hari bulan 10, 2013, seorang pengawal keselamatan telah ditugaskan untuk menjaga sebuah bank. Sewaktu menjaga bank ini, pengawal keselamatan juga telah ditugaskan untuk menemani dua pegawai bank memasukkan duit ke dalam bilik simpanan wang. Sewaktu menemani kedua pegawai ini, tiba-tiba salah seorang pegawai terdengar bunyi dentuman kuat, dan apabila dia melihat ke sebelahnya, terdapat asap dan juga si mati telah rebah. Pengawal keselamatan ini telah membunuh si mati dengan menggunakan pump gun. Tertuduh telah melarikan diri daripada bank dengan sejumlah wang tunai bernilai RM450,000. Tertuduh tidak dapat dikesan sehinggalah 18 hari kemudian. Kita merujuk kepada kejadian pada hari itu. Sebelum berlakunya insiden ini, dikatakan saksi yang melihat kawan yang mati tadi, sejak pagi lagi pengawal keselamatan ini sering bertanya pada pukul berapa mereka akan habis kerja dan bila masa wang ini akan dimasukkan ke dalam bilik simpanan. Kemudian pengawal keselamatan ini tidak dapat dikesan selama 18 hari. Dia berada di dalam persembunyian. Pihak polis telah berjaya membekasnya di jeti Kota Tinggi sebelum dia melarikan diri ke Indonesia. Turut juga ditahan selepas insiden ini adalah seorang rakan pengawal keselamatan iaitu Lapolo. Sewaktu menahan Lapolo, turut dirampas adalah wang bernilai RM21,800 dalam nilai wang kertas RM100. Menurut Lapolo, dia telah diarahkan oleh tertuduh untuk memberikan wang ini kepada isteri tertuduh di kampung. Lapolo juga telah diminta untuk menghapuskan uniform milik tertuduh dan juga motosikal pada hari tersebut. Menurut Lapolo, dia tidak tahu menahu langsung berkenaan dengan perombakan dan pembunuhan ini. Tetapi pihak mahkamah tidak mempercayai kepada cerita Lapolo dan Lapolo telah dipenjarakan selama 4 tahun kerana kesalahan menyembunyikan duit yang telah dicuri. Dalam pada masa yang sama, sewaktu pendakwa raya menghujahkan kesnya, pendakwa raya telah memanggil saksi pendakwa raya yang ke-22 iaitu pakar senjata. Turut diambil dan diuji adalah senjata yang digunakan sewaktu rompakan. Apa yang dilakukan di dalam ujian ini, senjata pump gun tadi diambil dan diletakkan di dalam ketinggian 5 kaki, kemudian lock itu diletakkan di bahagian fire, bermaksud tidak dikunci. Daripada ketinggian 5 kaki tersebut dilepaskan pump gun tadi, tetapi tidak berlaku sebarang tembakan walaupun tidak disengajakan terlepas. Bermakna pihak pembelaan tidak boleh menggunakan pembelaan konon-kononnya senjata ini terjatuh atau tersalah tembak kerana senjata ini telah diuji dalam keadaan baik. Kita lihat pula apakah pembelaan tertuduh di mahkamah. Ini adalah cerita bagaimana tertuduh membela diri di mahkamah. Pada hari kejadian, mengikut tertuduh, kononnya tertuduh telah menggantikan seorang rakannya yang tidak dapat bertugas. Pada malam sebelum kejadian pula, tertuduh telah dinasihatkan oleh kawannya bernama Jah Omar untuk melakukan rompakan di bank tersebut. Tetapi pada asalnya tertuduh tidak bersetuju dengan cadangan Jah Omar. Tetapi Jah Omar menjamin dia ada mengenali seorang tekong bernama Umi, dan sekiranya tertuduh ingin melarikan diri, Umi boleh membantu tertuduh dengan bayaran hanya RM800 sahaja untuk dibawa ke Johor. Ini adalah versi hari kejadian menurut pembelaan tertuduh. Kononnya sewaktu menemani si mati dan juga seorang pegawai lain, tertuduh telah memegang pistol dan mengacahkan pistol tersebut. Namun demikian, secara tidak sengaja
pistol tadi telah meletup. Tetapi berdasarkan hasil siasatan dan juga keterangan di mahkamah, tertuduh mengakui pistol itu berada di dalam kedudukan fire dan bukan lock, sedangkan pada pagi hari pistol itu berada dalam kedudukan lock. Dan sekiranya, soalan di mahkamah, sekiranya benar tertuduh tidak mempunyai niat untuk membunuh si mati, mengapa butang itu diletakkan fire? Dan pembelaan tertuduh kononnya pembunuhan itu adalah tidak disengajakan, adalah sangat tidak munasabah. Apabila ditanyakan di mahkamah berkenaan kedudukan butang lock dan juga fire, kata tertuduh kononnya terdapat kerosakan, yang mana telah saya katakan tadi, pistol ini telah pun diuji terlebih dahulu. Jadi segala pembelaan dan keterangan tertuduh di mahkamah adalah tidak terpakai dan pihak mahkamah tidak mempercayai pembelaan tertuduh. Oleh itu, tertuduh akhirnya dihukum mati di bawah Seksyen 302. Kami ingin mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dan semoga video ini dapat memberi pengajaran kepada anda supaya lebih berhati-hati dengan orang yang mungkin kita percayai. Itu sahaja setakat ini daripada kami. Jangan lupa saksikan dan like kepada video kami.